Terdapat 4 strategi James Brooke dalam mendapatkan kuasa pemerintahan di Sarawak. Antaranya ialah rundingan, ugutan, perjanjian, dan ketenteraan. James Brooke menggunakan strategi rundingan apabila berunding dengan Pengiran Raja Muda Hashim. Dalam rundingan inilah Pengiran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada James Brooke. Dan pula, strategi ini dilakukan oleh James Brooke sebanyak 2 kali. Yang pertama terhadap Pengiran Raja Muda Hashim, yang cuba berdolak dalik dan tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan sebelumnya, iaitu menyerahkan Sarawak kepadanya. Bagi mengatasi hal ini, James Brooke mengunggut Pengiran Raja Muda Hashim dengan bersedia menyerang kedudukan Pengiran Raja Muda Hashim di Kuching. Tindakan ini menyebabkan Pengiran Raja Muda Hashim bersetuju menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Bagi perjanjian pula, James Brooke menggunakan strategi perjanjian untuk meluaskan kuasa. 2 perjanjian terpenting berlaku pada tahun 1841 dan 1842. Bagi perjanjian 1841, perjanjian antara James Brooke dengan Pengiran Raja Muda Hashim. Manakala 1842 ialah perjanjian antara James Brooke dengan Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin. Kedua-dua perjanjian inilah yang membolehkan James Brooke mendapatkan kekuasaan sebagai pemerintahan Sarawak dan secara langsung menamatkan kekuasaan Kesultanan Brunei di Sarawak. Dan yang terakhir sekali, ketenteraan. James Brooke turut menggunakan kekuatan ketenteraan dalam usahanya untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Bantuan ketenteraan diperolehi melalui sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Kapal ini digunakan bagi memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Maksud Anase adalah sesuatu yang menjadi bahagian daripada sesebuah kumpulan ataupun member or cult, CULT, macam itulah. Ya, maksud dia kurang baik lah. So, Anase luar ni macam kefahaman benda luar atau musuh luar. Dia didefinisi, benda ni lah, dia didefinisikan sebagai musuh luar sebab benda ni dapat merosakkan perpaduan negara terhadap Anase luar, supaya kita dapat mengukuhkan perpaduan negara dan mengelakkan perbelahan sesama sendiri yang boleh mencetuskan unsur porak-poranda serta imej buruk terhadap negara kita. Sebab kalau gaduh-gaduh kan fahaman kita tu tak sama, so pecah belah lah. And then kita perlu berwaspada terhadap Anase luar untuk mengukuhkan semangat perpaduan kaum yang dikecapi selama ni. Kira aman lah dulu kot. Lepas tu kita perlu berwaspada agar benda tu tak membahayakan negara ataupun penduduk.